Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Puan Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Setiap tahun, kerajaan akan memperkenalkan pelbagai polisi, dasar yang baharu ataupun memperbaharui dasar-dasar lama, dan ini semua tentunya akan memberi kesan kepada perniagaan. Setiap tahun juga kerajaan akan membentangkan belanjawan untuk tahun yang seterusnya, dan biasanya ini ditunggu-tunggu kerana di dalamnya bukan hanya ada tentang peruntukan-peruntukan perbelanjaan kerajaan, tetapi ada juga polisi-polisi dasar-dasar yang akan mempengaruhi suasana perniagaan di negara kita. Jadi, adakah kita sebagai usahawan hanya membiarkan dasar-dasar ini berlalu begitu saja, atau kita perlu mengambil tindakan untuk memanfaatkan perniagaan kita dengan dasar-dasar baru itu? Sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut perkara ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Puan Nikdin ini, silalah kongsi video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel ini agar kita perkembangkan lagi ilmu-ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap perniagaan ditubuhkan untuk mencari keuntungan. Keuntungan ini didapati apabila kita dapat menjual kepada pelanggan-pelanggan, sama ada pelanggan-pelanggan individu ataupun pelanggan-pelanggan korporat. Dan pelanggan-pelanggan kita juga berbelanja berdasarkan kemampuan mereka, kehendak mereka atau pelbagai faktor lain yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suasana ekonomi negara. Jadi sekiranya ada perubahan di dalam beberapa perkara yang memberi kesan kepada ekonomi, tentunya akan memberi kesan kepada pelanggan kita dan juga memberi kesan kepada kita dan juga kepada pembekal kita. Jadi inilah sebabnya mengapa apabila ada dasar-dasar baru kerajaan, apabila ada polisi-polisi baru kerajaan, ataupun sekiranya kerajaan mengubah dasar atau polisinya, kerajaan membentangkan belanjawan yang baru untuk tahun hadapan, perkara-perkara ini kita tidak boleh abaikan begitu saja kerana dasar kerajaan, polisi kerajaan akan mempengaruhi ekonomi, ekonomi akan mempengaruhi pelanggan kita, ekonomi akan mempengaruhi perniagaan kita, ekonomi akan mempengaruhi pembekal kita dan banyak lagi pihak-pihak berkepentingan yang akan menentukan sama ada perniagaan kita untung atau rugi. Jadi apabila dasar-dasar baru diumumkan, kita sebagai usahawan tidak boleh berdiam diri. Sekurang-kurangnya yang pertama, kita kena carilah dokumen-dokumen rasmi yang dapat kita baca untuk kita mengetahui sendiri apakah dasar itu yang sebenarnya dan apakah tindakan-tindakan baru kerajaan, apakah polisi-polisi baru kerajaan, dan dari situ baru kita kaji sama ada ianya akan memberi kesan kepada perniagaan kita atau tidak. Yang kedua, kita boleh tengok ulasan-ulasan yang dibuat oleh pelbagai pakar. Biasanya dalam tempoh seminggu selepas diumumkan dasar yang baru, polisi yang baru ataupun belanjawan yang baru, maka ramailah para penganalisa yang ada pelbagai kepakaran akan membuat analisa dan memberi komen berkenaan dengan dasar-dasar ataupun polisi itu. Jadi kita boleh baca komen-komen ini kerana ianya mungkin membantu kita untuk memahami dengan lebih lanjut berkenaan dengan dasar yang baru diumumkan itu. Kemudian yang ketiga, kita juga mungkin boleh mendapat maklum balas daripada badan-badan perniagaan ataupun persatuan-persatuan perniagaan khususnya yang secara langsung kena dengan perniagaan kita. Jadi jika kita menjadi ahli persatuan industri misalnya,
Kita boleh rujuk kepada persatuan industri kita ataupun mungkin mereka akan mengeluarkan kenyataan ataupun maklum balas berkenaan dengan respon mereka kepada polisi ataupun dasar yang diumumkan itu. Jadi sumber-sumber ini akan membantu kita untuk dapat memahami dengan lebih jelas tentang apakah yang hendak dicapai oleh kerajaan, apakah tindakan-tindakan yang mereka akan laksanakan, termasuk adakah mereka akan membelanjakan sejumlah wang untuk projek-projek tertentu bagi mencapai maksud objektif ataupun dasar yang mereka baru keluarkan itu. Dan kemudian apabila kita telah dapat perincikan apakah yang kita faham dengan dasar itu, kita kena tengok juga kesan dasar itu mungkin kepada pasaran kita. Kita tengok kesan dasar itu kepada kaedah operasi kita. Kita tengok kesan dasar itu kepada mungkin macam mana kesannya kepada pekerja kita. Adakah dasar baru itu memberi kesan dari segi keuangan ataupun ada pelbagai peraturan-peraturan dan undang-undang baru yang nak kena dipatuhi sekiranya kita berada di dalam industri yang berkenaan dengan dasar yang baru dikeluarkan itu. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, kesan dasar kerajaan bukan sahaja ditanggung oleh kita, ianya juga ditanggung oleh pembekal kita dan ditanggung oleh pelanggan kita. Jadi analisa yang sama kena dibuat ke atas pembekal dan juga pelanggan, dan secara keseluruhannya kita akan dapat lihatlah sama ada mungkin ini akan menyebabkan operasi pembekal menjadi lebih rumit, kos mereka akan meningkat, mereka akan menjual barang yang kita beli untuk kegunaan kita dengan harga yang lebih mahal, ataupun contohnya dasar ini menyebabkan pelanggan kita terpaksa meminta fungsi-fungsi tertentu di dalam produk kita untuk mematuhi polisi baru kerajaan. Jadi semua ini kena kita fahami, dan sekiranya tidak ada kesan kepada kita, tidak ada kesan kepada pelanggan ataupun pembekal, mungkin kita boleh biarkan dasar itu berlalu begitu saja. Tapi sekiranya ada kesan kepada pembekal, kepada perniagaan kita dan kepada pelanggan kita, maka kita kena fikirkan tindakan apakah yang harus kita lakukan untuk menangani apa-apa isu yang terbit daripada pengenalan dasar yang baru ataupun pembaikan dasar lama yang sedia ada. Jadi ini semua memerlukan tindakan yang proaktif daripada usahawan kerana kita berada dalam suasana bisnes yang dinamik. Apabila ada perubahan dasar kerajaan, tentunya ada perubahan dalam ekosistem perniagaan kita, dan jika kita tidak memerhati dan memastikan kesan daripada perubahan itu, kita mungkin terlepas pandang, mungkin tiba-tiba barulah kita rasa kos kita meningkat ataupun pasaran kita mengucup dan pelbagai isu lagi. Jadi inilah pentingnya mengapa usahawan tidak boleh mengabaikan polisi-polisi baru kerajaan, dasar-dasar baru kerajaan. Dan sekarang ni seperti mana yang dimaklumkan baru-baru ini, kita sedang masuk ke fasa untuk menukar sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi ini merupakan satu agenda besar yang akan beri kesan kepada semua orang di dalam negara ini. Jadi sekiranya perniagaan kita masih lagi tercari-cari apakah dasar itu, apakah ianya memberi kesan kepada perniagaan kita, mungkin ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya sudah mungkin terlepas pandang satu perkara penting yang akan beri kesan yang berpanjangan kepada ekonomi di negara kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah pentingnya kita sebagai usahawan kena sentiasa melihat ke depan. Kita kena sentiasa memerhatikan sebarang perubahan di dalam ekosistem perniagaan ataupun dalam ekonomi negara. Kita kena cepat-cepat memahami kesan berkenaan. Adakah ianya membawa peluang yang baru? Adakah ianya membawa risiko yang baru? Atau ianya merupakan satu perkara yang tidak akan memberi kesan kepada kita, pembekal dan juga pelanggan?
Jadi di dalam siri-siri video di channel Puak Nikdin ini, kita ada membincangkan isu-isu berkenaan dengan strategi. Jadi saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada playlist berkenaan dengan strategi ini kerana ianya berkitar kepada perkara-perkara yang disebutkan tadi supaya kita akan jelas arah tuju perniagaan kita, cabaran-cabarannya, peluang-peluangnya dan kita jelas berkenaan bagaimana kita nak mengambil peluang dan menangani cabaran-cabaran yang ada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.